Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Maulana Wan Hilmi. Pada hari ini saya ingin mengajak anda semua untuk menghayati sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang bernombor 2699, di mana dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita perkara-perkara, amalan-amalan yang boleh menambahkan lagi kerukunan, kedamaian, keharmonian sesebuah masyarakat. Salah satu daripada wasiat nabawiyah, wasiat kenabian, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, iaitu maksudnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu taala itu akan senantiasa menolong seorang hambanya selama mana seseorang hamba itu membantu saudara-saudaranya. Masya-Allah. Jadi dalam hadis ini, masya-Allah, kalau kita perhatikan betul-betul, satu orang yang selalu membantu saudara-saudara, sahabat-sahabat yang memerlukan, sama ada membantu dari segi ilmu kita, membantu dari segi harta kita, membantu dari segi tenaga yang dimiliki, maka yang pertama, kita akan menjadi insan yang sentiasa dekat dengan Allah. Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita. Kita mendapat satu anugerah yang dinamakan ma'iyatullah, kebersamaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat, Masya Allah, dalam kita nak membantu saudara kita ni, maka Allah Ta'ala letakkan satu dhabit, satu ketetapan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah. Allah SWT firman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita hanya dibenarkan tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan kita dilarang untuk saling tolong-menolong dalam perkara permusuhan dan dosa. Jadi untuk perkara kebaikan, maka kita diwajibkan membantu siapa saja, termasuk yang bukan Islam. Patut kita santuni, patut kita bantu mereka, ulurkan bantuan. Jadi insya-Allah ulama mengatakan, bila mana kita nak membantu, sudah tentu perlukan dua golongan. Golongan yang membantu dinamakan mu'in, ya, dalam bahasa Arab, dan golongan yang dibantu dinamakan mu'an. Golongan yang dibantu, selalunya pembantu ini lebih kuat dan lebih berkemampuan daripada yang dibantu. Tetapi kalau kita lihat betapa indahnya agama Islam, apabila satu orang Muslim membantu saudaranya, kita hanya membantu dengan kapasiti kita yang terbatas. Ya, kita membantu saudara seagama kita. Bila kita keluarkan RM1, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemampuan kita mungkin RM1, kemampuan kita mungkin RM10, kemampuan kita mungkin RM100, kemampuan kita mungkin RM1000, mungkin RM100,000, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kepada hamba yang bersedekah, hamba yang berinfak, hamba yang membantu ini dengan bantuan, dengan inayah al-ilahiyah, bantuan daripada Allah Ta'ala. Kalau bantuan daripada kita ke sesama hamba ni adalah bantuan yang bersifat terbatas, mahdudah, tetapi bantuan Allah kepada kita tanpa sempadan, tanpa sekatan, Allah Ta'ala akan bantu kita di dunia dan di akhirat. Jadi sudah tentu dalam kita membantu saudara seagama dengan kita, ataupun orang di sekeliling kita, jiran tetangga kita, maka kitalah orang yang paling berhajat kepada pertolongan Allah di dunia dan di akhirat. Sementara Allah Ta'ala telah berjanji, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami berjanji pasti akan membantu rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman kepada kami di dunia dan di akhirat. Jadi kerana itu, sama-samalah kita menghulurkan bantuan, terutama sekali bagi mereka yang berkemampuan. Hari ini alhamdulillah, Allah jadikan negara Malaysia kita, rakyat Malaysia, rakyat yang berkemampuan untuk menghulurkan sumbangan. Sama-sama kita hulurkan sumbangan. Mudah-mudahan insya-Allah taala, kita ulama mengatakan sifat menghulur sumbangan, memberikan infak kepada orang-orang yang kurang berkemampuan, hakikat sebenarnya ini merupakan sifatul anbiya wal mursalin, sifat para rasul dan sifat para nabi. Masya-Allah. Kalau kita tengok sejarah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ketika mana abang-abang dia yang satu masa dahulu pernah berusaha untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam dengan mencampakkan Nabi Yusuf ke dalam telaga. Tetapi ketika mana abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam datang
ke negeri Mesir untuk meminta bantuan makanan daripada Yusuf alaihissalam. Ternyata Nabi Allah Yusuf alaihissalam sanggup memaafkan seluruh kesilapan abangnya dan memberikan bantuan lebih daripada apa yang mereka minta, kerana ini membantu orang yang susah adalah merupakan sifat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa alaihissalam berhijrah ke Madian daripada negeri Mesir, ketemu dengan anak perempuan Nabi Shu'aib alaihissalam yang memerlukan pertolongan untuk buka pintu penutup telaga yang begitu berat. Nabi Musa alaihissalam hulurkan sumbangan kekuatan dia, maka akhirnya masya-Allah dia telah memberikan minum kepada kambing-kambing biri-biri milik anak perempuan Nabi Shu'aib alaihissalam. Berkat itulah, berkat pertolongan tadi, Allah selesaikan masalah utama Nabi Musa alaihissalam, dihilangkan ketakutan. Nabi Musa alaihissalam keluar daripada negeri Mesir nak selamatkan nyawa, tetapi Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa alaihissalam berkat khidmat dia kepada keluarga Nabi Shu'aib alaihissalam, dia selamat, najauta minal qaumiz zalimin, selamat daripada tangan orang yang zalim. Bukan sekadar selamat, dia dapat kerja baru, dapat kerja jaga kambing, dan akhirnya masya-Allah Nabi Musa alaihissalam dikahwinkan oleh Nabi Shu'aib alaihissalam dengan salah seorang anak perempuan Nabi Shu'aib. Masya-Allah, inilah berkat khidmat, inilah berkat kita membantu orang lain, maka Allah Ta'ala bantu kita yang dalam kesusah payahan. Padahal Nabi Musa alaihissalam dia sendiri memerlukan makanan, dia sendiri memerlukan tempat tinggal, tetapi dalam pada itu dia sanggup memberikan bantuan. Maka sama-samalah kita menghulurkan bantuan kepada www.bantuummah.com. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.